Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan teruskan lagi. Semuanya minggu ni kita hari ni saya nak buat penerangan sikit pasal soalan bahagian A yang mana kita akan cuba fokuskan untuk bab-bab yang baru lah. Okay, bab-bab yang patutnya masuk untuk SPM tahun ni lah. So, benda ni sangat penting tapi memandangkan ramai yang tak masuk, saya risau juga. Okey. Tak apalah, kita cuba dulu yang mana ada. Yang ni saya cuba kongsikan balik apa yang dibincangkan dengan penceramah masa untuk peringkat daerah. Saya sebelum tu nampak tak? Jelas tak? Jelas tak apa yang tayang kat depan? Hello? Nampak? Okey, baik. Tapi kamu tengok guna handset kan? Okey. Tadi tengok dekat WhatsApp saya ada kongsi file kan? Okey. File ni yang kita akan guna untuk bincang ini lah. Tak apa, lagi balik kamu lepas ni kamu boleh buka balik tengok. Nanti saya akan print untuk bagi kat kamu lah. Sebab masa ni kita bincang dulu sebab saya nak cetak dekat kedai tak berani lagi. Bukan tak berani, tak bagi lagi sebab kes tengah banyak ni. Hantar ke sekolah pun banyak sangat. Abang Fadli tak sanggup banyak sangat. So tak apa. So kita bincang dulu noh. Okey, baik. So kalau kita tengok soalan ni, saya cuma nak bincang bahagian A saja ni lah. Okay. So kalau tengok soalan ni, ini soalan bahagian A. Bahagian A kertas 2, dia ada 5 soalan. So 4 soalan. Satu soalan 5 markah. So dia boleh bawa kepada 20 markah lah. So kalau boleh kita faham betul-betul soalan. Okay, kalau boleh respon untuk soalan ni. Lagi bila saya tanya, cuba kamu respon sebab saya nak tengok berapa orang yang faham betul-betul yang kita nak bincang ni lah. Okey, baik. Okey, so kita tengok soalan ni. Koreksi soalan bahagian A. Murid di tempat uranium menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan bilangan pusingan larian terhadap kadar denyutan jantung seorang atlet sekolah diminta berlari satu pusingan mengelilingi padang sekolah. Masa untuk mendapatkan 30 denyutan jantung dicatatkan dengan mengira kadar denyutan nadinya sejurus selepas atlet tersebut menamatkan lariannya. Okey, eksperimen ini diulangi oleh atlet yang sama dan berlari dengan kelajuan yang sama tetapi mengelilingi padang sekolah sebanyak 2 dan 3 pusingan. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 1. Okay, nampak tak? Saya nampak tak? Gambar rajah. Soalan nampak tak? Semua nampak? Nampak. Okey, baik. Saya nak minta kamu cuba baca ni jap. Kemudian kita tengok apa maklumat yang kita boleh dapat dekat soalan. Itu kamu dah tengok kan? Teknik menjawab yang saya bagi link tu kan? Okey, sekarang ni kita tengok dekat soalan ni yang mana dekat soal ayat penyataan ni kat mana yang kita boleh cari apa yang kita boleh cari? Apa yang kita boleh cari maklumat dekat penyataan ni? Kamu boleh ubah? Inference? Pemerhatian? Apa yang kita boleh tengok? PM tu apa? Manipulasi. Okey, baik. Apa PM yang digunakan? Apa boleh ubah manipulasi? Masa yang diambil untuk memperoleh 30 denyutan jantung. Ya. Masa diambil tu adakah PM atau bergerak balas? Good. Okey. Tak apa. Okey, sekarang saya bagi clue. Kita baca dulu ayat yang pertama. Menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan bilangan pusingan larian terhadap kadar denyutan jantung. Kita highlightkan ni. Kesan bilangan pusingan larian. Kadar denyutan jantung. Okey. So kat sini apa jadi? Ini jadi PM. Ni PM kita. Bilangan pusingan larian. Maksudnya pusingan larian tu. Itu jadi PM.
kadar denyutan jantung jadi PB. Boleh tak? Faham tak? Pasal apa? Bergerak balas tu apa? Bergerak balas tu adalah hasil. DM ni manipulasi. Manipulasi ni apa yang kita kawal. Maksudnya bukan apa yang kita dapat, apa yang kita kawal untuk dapatkan. Yang kita dapat tu jadi pemboleh ubah bergerak balas. Boleh tak? Faham tak? Boleh, faham. Okey, kalau kamu faham tu, saya cuba kecilkan soal ayat apa ni letakkan ni. Tak sangat. Tak apa. So, kalau kat situ sampai situ, dekat soalan ni kita dah dapat dah. Okey. So, orang atlet sekolah, seorang atlet sekolah diminta berlari 1 pusingan mengelilingi padang sekolah. So, orang atlet sekolah ni jadi pemboleh ubah apa? Seorang dia yang kita guna. PDM. Yes. Pemboleh ubah bergerak, pemboleh ubah dimalar. Pemboleh ubah dimalarkan. Pasal apa dimalarkan? Apa itu dimalarkan? Yang kita sama, tetap. Betul tak, Syah? Kan? Kan? Okey. Jadi kat sini pemboleh ubah dimalarkan kita tak jelas lah, tak boleh nak letak kat mana kita punya ruang. Okey, dimalarkan ni adalah seorang atlet sekolah. Seorang dia saja kita guna. Kemudian masa untuk mendapatkan 30 denyutan jantung dicatatkan. Yang ni pun boleh dijadikan pemboleh ubah bergerak balas. Pun sama. Okey. Eksperimen ini diulangi oleh atlet yang sama. Okey, sama dengan tadi, seorang atlet sekolah. Berlari dengan kelajuan yang sama. Bila disebut sama ni, pemboleh ubah apa? Sama-sama. Dimalarkan. Okey, mengelilingi padang sebanyak 2 hingga 3 dan 3 pusingan. 2 dan 3 pusingan ni jadi apa? Manipulasi. Alright. Okey, sekarang ni kita tengok gambar raja. Okey, bilangan pusingan 1 berapa masa dia? 2 berapa masa dia? 3 berapa masa dia? Okey, sekarang ni kita tengok dulu. Okey. Bilangan pusingan. Sini kalau kamu cari dalam ayat ni kamu tak jumpa apa-apa boleh ubah, tak apa. Kita pergi kepada jadual. Okey, jadual yang biasa kalau sebelah kiri jadual dia akan jadi pemboleh ubah apa? Boleh ubah apa? Yes. PM. Masa dia ambil sebelah kanan dia akan jadi pemboleh ubah apa? PB. Boleh tak? Boleh faham tak yang lain? Selain daripada Syahla ni? Kau tak faham tak? Saya kita tu. Syahla faham? Elia faham? Okay. Eliana? Faham, alright. Jadi, kalau kamu faham, kita tengok dulu. Jangan buat apa-apa lagi, tengok. Oh, okay. Sekarang kita jadi pemboleh ubah semua. Kita pergi pada soalan. Catatkan masa yang diambil untuk memperoleh 30 denyutan jantung pada jadual 1. Okay, kalau kamu tengok gambar rajah ni, berapa masa dia? Sini 15. Maksudnya sini 10. Sini 5. Anak panah duduk kat mana? 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Berapa ni? Sini. Berapa saat? 20 saat. Terus sini, ini jadi 20 saat. Alright. Boleh ya? Okay, sini pula. 2 pusingan. Tengok berapa masa dia ambil. 5, 10, 11, 12, 13, 14. Dia duduk kat mana ni? 12 ke 13? 12 kan? Okey, 12. Dan dia tengok anak panah 12. Apa nanti kalau kamu tengok kat kertas lebih jelas ni. Kalau dekat handset tu takut kecil sangat. Okey, kalau 3 round berapa masa pula dia ambil untuk kira 30 denyutan jantung? 5? 10. Alright, 10. So, okey, boleh faham tak soalan tu? Okay, ni biasanya dia akan bagi satu markah untuk soalan macam ni. Okey, mudah je.
Kena pandai tengok jam saja, tengok nilai. Okay, nyatakan satu pemerhatian. Ni saat ni kena tekan ni. Pemerhatian. Satu pemerhatian saja dalam jadual satu. Apa pemerhatian? Pemerhatian kita guna apa? Ha? Yang semakin juga. Itu bukan. Itu hipotesis. Pemerhatian guna apa? Pemerhatian guna apa? Mata. Dan mata kena tengok kat mana? Kertas soalan saja. Dia suruh tengok kat mana? Jadual satu. Mana jadual satu? Ni jadual satu. Okey. Kalau kamu tengok sini, kita tengok pemerhatian, kita tengok bahagian keputusan. Yang boleh upah bergerak balas. Dan kita bandingkan. Kalau dia kata tengok pada jadual satu, maknanya kita kena bandingkan tiga-tiga ni. Okey. Sekarang ni apa yang kita boleh bandingkan? Antara ni. Apa yang kita akan bandingkan? Okey. Masa mana yang paling panjang? Satu pusingan ke, tiga pusingan ke, dua pusingan? Satu pusingan. Antara dua pusingan dengan tiga pusingan, mana masa lebih lama dia ambil? Dua. Tak. 3, 10, ni 12. So, masa 2 lebih panjang. Jadi, pemerhatian ni macam mana nak buat? Tu contoh. Masa diambil untuk Pusingan pertama. denyutan jantung. Betul-betul pusingan pertama. Satu pusingan larian lebih apa? Lama ke lebih panjang? Panjang. Lebih panjang. Lebih panjang dari larian 2 dan 3 pusingan. Boleh tak? Boleh tak? Faham tak? Faham tak cara nak tulis? So cara nak tulis dia, kita kena tengok pada keputusan dan hanya menggunakan mata. Kamu tak perlu nak buat teori. Tak payah fikir pasal teori. Faham tak payah fikir pasal teori? Maksudnya, kalau kamu tahu, patutnya macam ni. Jangan fikir tu. Tengok dekat jadual ni. Kalau kamu contoh jadual ni, dia lari satu pusingan 10 saat. Lari 3 pusingan 20 saat. Walaupun pada teorinya salah lah. Betul tak? Tapi pada jadual ditunjuk macam tu, kamu ikut jadual tu. Faham tak? Boleh tak? Boleh? Alright. Nyatakan satu inference bagi pemerhatian anda. Apa itu inference? Inference tu apa? Sebab. Sebab apa? Orang lari satu pusingan, masa dia lebih panjang. Kita fikir. Kenapa? Dan denyutan jantung dia laju ke perlahan? Satu pusingan perlahan. Kerana denyutan jantung bagi atlet bagi larian satu pusingan lebih apa? Perlahan. Lain benda tu? Kerana denyutan jantung untuk larian 3 pusingan lebih apa? Laju atau cepat. Okey, faham tak? Boleh faham? Faham. So kat sini inference adalah sebab. Inference adalah sebab. Okey, boleh? Cikgu. Ya. Contohlah dia jantung besar kan. Lepas tu garis yang dia bagi tu tak cukup. Kita boleh bawa lari tu kan. Ya. Dia tengok. Okey, dia macam ni. Dia macam ni. Selagi mana jawapan itu betul dilihat. Faham tak? Contoh kerana denyutan jantung bagi larian satu pusingan lebih perlahan di bawah.
Dikira. Tapi kalau kamu tulis jantung lebih perlahan di atas, tiba-tiba ada perkataan bawah dia lebih laju. Yang lebih laju tu dia tak tengok pun. Faham tak? Faham. Kalau betul, mereka akan baca. Saya, maksudnya pemeriksa akan baca. Tapi kalau salah, dia akan kira yang atas garisan je. Boleh tak? Tapi dengar tak? Kalau yang atas ni salah, yang bawah betul, dia tengok yang salah juga, dia tak tengok yang betul pula. Faham tak? Detak jantung bagi lari satu pusingan lebih cepat. Salah tau. Yang bawah komputer lebih perlahan. Dia akan kira yang atas. Yang bawah dia salah. Dia panggil wrong cancer right. Salah menyalahkan yang betul. Boleh ya? Oh, kalau macam dia minta satu, kita tulis dua pun dia ambil yang atas sahaja lah. Ya. Yang betul sahaja. Yang betul di atas garisan. Tapi kalau ayat tak cukup lah. Contoh ayat tak cukup panjang tak kamu tulis kan. Jawapan yang bawah ni kira betul. Ada satu jawapan je, tapi yang bawah tu baru ayat yang betul dia. Dia kira, dia masih dia tengok. Faham tak? Boleh ya? Faham. Alright, good. Okay. Masa yang diambil untuk memperoleh 30 jeritan jantung semasa anda tidur adalah 40 saat. Okay, pada pendapat anda, mengapakah? Okay. Soalan untuk tahun ni, saya kena tekan sekejap. Sebab lepas ni kamu kena menghadapi benda ni. Soalan untuk tahun ni, pasal apa dia ada soalan kebat. Ni soalan kebat lah. Dia akan bagi satu soalan kebat untuk soalan bahagian A. So kebat ni kita kena fikir. Okay, dia tanya. Dia kata mengapa kadar jeritan berkurang apabila kita tidur? Pasal apa? Sebab tak guna tenaga yang banyak. Kerana tidak menggunakan tenaga yang banyak. Ada jawapan lain? Kerana dia tidak menggunakan tenaga. Ada jawapan lain? Cuba. Syahila? Alia? Apa? Cuba tak apa? Kalau buat kerana badan berada dalam keadaan rehat. Boleh. Tak, bila kamu buat soalan kebat ni, selagi mana soalan itu, jawapan itu kena dengan jawapan dia diterima. Faham tak? Kira jawapan kita sendiri lah. Yes, sebab dia tanya pendapat kan. Tapi pendapat tu kena betul lah. Contohlah dia kata pasal apa berkurang, kadar jantung berkurang. Kamu pergi kata kerana tidur menggunakan banyak tenaga, tu salah lah. Tapi kalau kata kamu bagi pendapat tu betul, dia akan bagi markah. Faham tak? Logik ya. Dia logik dan teori. Dia tak boleh logik saja. Dia logik dan teori. Maksudnya pendapat kita tapi kena dengan teori. Faham tak? Faham. Okay, lain tu. Kerana tiada badan tidak menjalankan menjalankan okey, boleh. No, satu markah buat satu depan ni. Okey, seterusnya. Boleh faham tak itu? Boleh faham tak? Boleh. Alright. Kita nak pergi soalan yang kedua. Seorang murid ingin mengkaji lengkung pertumbuhan bagi seekor belalang. Panjang belalang tersebut diukur dari kepala hingga hujung abdomen, nimfa sehingga menjadi dewasa selama 30 hari. Okay. Jadual menunjukkan keputusan yang diperoleh daripada eksperimen tersebut. Kita tengok. Mengkaji lengkung pertumbuhan seekor belalang. Kita garis seekor belalang. Seekor belalang ni pemboleh buah apa? Dia sekok apa? Pemboleh buah? Dimalarkan. Good. Panjang belalang tersebut diukur. Pemboleh buah apa? Gerak balas. Yes, good. Selama 30 hari. Manipulasi. Manipulasi. So, ni contoh soalan lah. So, kita tengok. Kita dah ada PM. Kita dah ada PB. Pemalarkan dan kita ada PB. Okey, tengok pada jadual. Hari ini pemboleh buah apa?
Manipulasi. Panjang belalang? Juga balas. Seekor pimalar. Kan. Alright. Boleh faham itu? Boleh ya? Faham. Okey, Nyanaka pun boleh ubah bergerak balas. Panjang belah. Perlu buat cm ke tak ya? Tak perlu. Faham? Kena buat panjang belalang diukur tak? Tak ya. Panjang belalang pun cukup dah. Boleh? Boleh. Alright. Dimalarkan? Seekor belalang. Yang kena buat. Seekor belalang yang sama. Dia kena ada perkataan sama. Okey, boleh? Okey, nyatakan satu pemerhatian dibuat daripada keputusan dalam jadual 2. Satu pemerhatian. Kita tengok pemerhatian. Okey, dalam jadual 2 kan? Okey, apa pemerhatiannya? Tolong bagi satu pemerhatian. Pemerhatian kita tengok kat jadual ni je. Apa yang kita boleh bandingkan? Panjang belalang. Okey. 2 cm pada hari pertama hingga kelima. Jangan buat yang tu. Bandingkan. Jangan buat untuk satu tu. Bandingkan. Panjang belalang pada hari pertama hingga kelima lebih pendek daripada panjang belalang hari 6 ke 10. Faham tak? Faham. Pemerhatian ni kita kena bandingkan. Sebab kita tengok dia kata kat jadual 2 saja. Kecuali dia tanya. Pemerhatian yang boleh dibuat pada hari pertama hingga hari kelima. Barulah kamu sebut 2 cm. Boleh faham tak macam tu? Faham. Okey, dia macam ni. Saya letak dua mouse ni. Nampak mouse ni? Nampak ada dua-dua mouse ni? Nampak. Okey, tangan kiri saya pegang yang besar. Tangan kanan saya pegang yang kecil. Okey. Nyatakan pemerhatian bagi dua-dua mouse ni. Mouse kanan lebih kecil daripada mouse kiri. Faham tak? Boleh? Boleh. Okey, tapi kalau saya kata soalan, nyatakan pemerhatian bagi mouse sebelah kiri sahaja. Apa yang kamu boleh kata? Pemerhatian bagi mouse ini berwarna apa? Hitam. Baru cerita satu benda. Tapi kalau dia kata pemerhatian bagi mouse, dia tak habaq mana-mana mouse, kita kena bandingkan antara dua ni. Sama dia, kalau warna hitam sama. Boleh bandingkan yang berbeza. Oh, yang belah kiri lebih besar. Boleh faham tak macam tu? Faham. So kalau dia kata jadual 2 ni kita kena buat satu perbandingan. Jadi Manakala, cikgu. Manakala. Pakai manakala. Contoh ayat. Panjang belalang pada hari pertama hingga kelima lebih pendek. Manakala panjang itu. Buat ayat manakala. Sat. Ada. Okey. So, ulang balik. Manakala panjang pada hari yang 1 ke 5, manakala pada hari 6 ke 10 lebih pendek. Macam tu? Lebih panjang? Macam tu ke? Aisyah, tolong ulang balik ayat tadi. Macam tu. Okey. Boleh. Tak ada masalah. Jadi dia membentuk perbandingan. Dia tidak mengira ayat BM tu. Faham tak? Tapi dia kira ada perbandingan. Contoh panjang
Hari pertama hingga kelima lebih pendek, manakala hari ke 15 hingga 20 lebih panjang. Manakala ni nak buat manakala boleh, nak buat berbanding boleh. Boleh tak? Faham tak? Faham tak? Maksudnya kat situ, asalkan dia ada perbandingan, kau boleh tak? Boleh ya? Faham? Okay? Okay, ramalkan panjang belalang pada hari ke-11 dan hingga 15 pada jadu 2. Berapa agak-agak? Cuba teka. Ramalkan ni mesti bernilai. Mesti ada nilai. Berapa cm kamu nak letak? Berapa cm yang kamu boleh letak? Lima kot. Ha? Okey, dia boleh jadi ni. 4 boleh. 5 boleh. 6 boleh. Pasal apa? Sebab apa kita boleh letak 3-3 ni? Kan tak 3-3, letak salah satu 2, 3, 4, 5, 6. Pasal apa boleh? Sebab dia kata ayat dia apa? Ramal. Boleh eh? Faham tak? Faham tak? Faham. Masuk kat sini. Nilai dia, lagi mana kamu letak masih kurang daripada 7, lebih daripada 3, kau betul ya? Nah, nak letak 4.5 ke 5.5 ke 6.5 pun tak ada masalah. Tapi kalau letak 4 atau 5 atau 6 pun dah boleh dah. Okay? Faham? So, jawapan nak letak mana? Sini ke sana? Kalau dia suruh isi dalam jadual, isi lah dalam jadual lah. Boleh tak sekarang ni? Boleh faham tak? Boleh. Alright, good. Belalang menghasilkan satu lengkung pertumbuhan. Ni soalan kebat ataupun teori. Menghasilkan satu lengkung pertumbuhan yang berbentuk tangga semasa pertumbuhannya daripada nimfa kepada dewasa. Namakan satu lagi haiwan selain daripada serangga yang menghasilkan lengkung pertumbuhan yang sama. Cuba teka. Lengkung pertumbuhan yang sama. Kita belajar lah ni. Ni kita 4. Apa haiwan yang macam ni? Bagi contoh tu. Belalang kategori apa? Serangga kan? Mentadak. Mentadak boleh. Mentadak. Lagi? Apa? Cacidas. Oh, cacidas. Cacidas. Tak. Riang-riang. Ramah-ramah boleh? Lagi? Kalau jengking. Lagi? Lipas ni. Boleh? Binatang yang mengalami proses macam tu, dia ada proses saling kulit semua tu. Okay, ni bagi salah satu je. Contoh kamu buat mentadak, tak nak takut salah bubuh banyak binatang, tiba-tiba bubuh gajah. Gajah tu salah. Dia akan membatalkan semua jawapan yang betul tadi. Okay, faham tak? Untuk jawapan macam ni, pastikan jawapan yang paling kamu yakin saja kamu letak. Belalang bernafas guna abdomen dia ke situ? Yes. Sebab dia bernafas guna abdomen dia. Tapi dalam soalan ni dia bukan berkaitan dengan bernafas. Dia berkaitan dengan pertumbuhan. Maksudnya dia guna pembesaran dia tu macam mana. Nanti kamu buka YouTube bahagian YouTube yang channel saya tu kan. Kamu cari video YouTube yang saya ajak 3 4. Bukan tahun lepas, tahun ni punya. Kamu tengok nota bahagian pertumbuhan haiwan. Kamu akan tengok saya cerita kat situ. Nah,
Kamu tengok kamu faham. Ni bukan respirasi. Tapi yang ni dia cerita pasal macam mana pertumbuhan seekor binatang. Cacing, ular, gajah macam mana, orang macam mana. Boleh lah? Boleh? Boleh. Alright. So, okay, kita bincang sampai setakat ni je dulu. Sebab saya nak bagi kamu cuba buat soalan ni. Kamu cuba buat soalan. Soalan nombor 3 dan soalan nombor 4 ni tak boleh ada graf. Boleh lah buat soalan nombor 3 dan nombor 4. Yang ni kat rumah ada datang graf tak? Print. Print. Buat print pun tak apa. Kalau datang graf tak apa. Terpulang lah mana-mana. Kamu cuba buat soalan ni. Sebab saya nak print semua ni nak bagi kat kamu. Tapi tak boleh nak hantar kat kedai. Banyak kat kes takut. Okay. So soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4 ni, saya nak minta kamu cuba buat dulu boleh? Buat atas-atas. Maksud tak payah salin soalan pun tak apa. Yang tak boleh nak print, jangan salin soalan. Boleh tak? Okay. Tak perlu salin soalan. Yang boleh salin soalan, yang boleh print lah. Yang tak boleh print tak payah salin soalan. Cuma buat jawapan nanti buat atas-atas biasa tulis. Apa jawapan yang kamu dapat. Nanti hantar kat saya cuba tanda. Boleh tak? Okay. So, saya dah bagi dah kan? Ada semua dapat tak? Dah WhatsApp tadi kan? Okay, baik. So nanti kamu buat, kamu cuba buat dulu. Sebab saya bincang dua dah. Saya nak tengok kamu faham ke tidak. Okay, kita dah bincang perhatian, kurtesis, kamu boleh ubah kan. Nanti saya nak tengok jawapan dia. Kalau kata nak tengok faham tak macam mana inference kamu buat, perhatian kamu buat. Kalau faham nanti kita boleh tambah lagi. Sebab ni ramai yang tak ada. Saya nak laju sangat, saya takut dia tak dapat. Yang kamu penting kamu dapat dulu. Boleh lah? Boleh kita pun tinggal sini? Boleh. Tak lagi saya akan bagi. Tak apa, yang atas ni, yang contoh ni pun saya akan bagi kot supaya kamu okay, saya berhenti sini lah. Boleh lah? Boleh ya? Okay. Nanti saya akan hantar bagi file yang kedua ni yang kita bincang tadi untuk rujukan kamu buat soalan nombor 3 dan nombor 4. Saya akan bagi juga video ni supaya kita boleh bagi kat orang yang tak masuk kelas. Okay. So, kalau kamu boleh tolong kawan-kawan kamu lagi bagus. Yang mana tak boleh masuk tu, boleh bagi penerangan kat mereka lah. So, nanti hari minggu depan saya cuba cetak minggu ni untuk soalan. So, kalau sempat hantar hari Khamis ni, saya akan hantar dekat sekolah lah. Boleh lah? Okay, baik. So, terima kasih. Kita jumpa lagi kelas akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.